Salam sejahtera, salam hormat. Saya Nik Senyambar. Dalam Awani Sarawak, kita saksikan antara paparan Awani Sarawak untuk malam ini. 3 kes telah kami ambil tindakan di mana jumlah kompaunnya adalah sebanyak RM12,000. Kes COVID-19 di Sarawak kekal 678 kes. Anugerah Kewartawanan Kenyalang kembali. Sarawak merekodkan sifar kes positif baru COVID-19 buat hari kelima berturut-turut, sekaligus menjadikan kes keseluruhan kekal 678 kes. Perkembangan positif ini disusuli 10 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, menjadikan 617 kes secara keseluruhannya. 9 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Hospital Bintulu. Sementara itu, 42 individu masih menerima rawatan di wad isolasi hospital. Jumlah kematian pula kekal 19 orang. Dalam pada itu, 4 kes PUI baru dilaporkan dan 1 kes masih menunggu ujian makmal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga yang ambil kesempatan naikkan harga pelitup muka. Tindakan tegas boleh dikenakan sekiranya ingkar dengan menetapkan harga melebihi harga runcit dan borong yang dibenarkan. Sepanjang pemeriksaan daripada Januari sehingga 3 Ogos ini, kami telah memeriksa sebanyak 5,988 premis dan setakat ini kita telah menerima 4 aduan sahaja daripada pengguna berkaitan dengan pelitup muka, dan daripada 4 tersebut 3 kes telah kami ambil tindakan di mana jumlah kompaunnya adalah sebanyak RM12,000 dan salah satu kes di kompaun sebanyak RM10,000. Tindakan tegas itu diambil berdasarkan Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Terdapat 5 jenis pelitup muka di pasaran dibenarkan KPDN SCP dan tertakluk dalam kawalan harga. Beliau berkata demikian ketika ditemui Awani Sarawak di pejabatnya pada Rabu.
Perkhidmatan bank bergerak dan lantikan ejen masih dalam fasa kajian dan perancangan. Demikian kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pada sesi perbahasan Dewan Rakyat pada Rabu. Beliau turut beri jaminan ia akan dilaksanakan melalui Bank Rakyat dan mula beroperasi pada suku awal pertama 2021. Perkara itu disentuh ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong yang memohon kawasan seliaannya diberi kemudahan itu. Perkhidmatan yang disediakan oleh Bank Bergerak ini meliputi pembukaan akaun transaksi untuk akaun simpanan, tabung haji, pendaftaran perbankan internet, bayaran bil setempat, perkhidmatan kirim wang, Ar-Rahnu, on-wheel dan bayaran balik pembiayaan. Dengan adanya saluran ini, penduduk setempat memperolehi akses perkhidmatan kewangan dengan lebih mudah. Tambah Wan Junaidi, kawasan terlibat bagi suku awal pertama 2021 perkhidmatan tersebut merangkumi Sungai Asap, Belaga, Sebauh dan Tatau. Walau bagaimanapun, Datuk Wilson dalam soalan tambahannya turut berharap ia dapat diperluaskan ke kawasan sukar akses. Satu cadangan yang baik untuk menubuhkan mobile bank. Jadi kalau boleh bukan di Sungai Asap saja, supaya mobile bank ini kepada penduduk di Long Busang, di Long Urun dan juga di Long Tanyit, Data Kakus, Punan Ba, Sungai Gat, Merit dan Hilir Belaga yang berhormat Menteri. Kerana mereka ni jauh dari pendalaman dan tidak ada mempunyai akses dalam perbankan. Penjaja dan orang ramai di tebingan Kuching diminta jangan abaikan garis panduan yang telah ditetapkan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bukan hanya risiko jangkitan COVID-19, malah juga boleh mengundang implikasi negatif lain. Ini teguran Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU. Pihak DBKU telah pun menyediakan dari segi garis panduan untuk perniagaan-perniagaan kecil, gerai di sana untuk mereka patuhi. Sebenarnya dah ada garis panduan. Walaupun sebahagian daripada mereka tidak mematuhi garis panduan tersebut menyebabkan kesesakan laluan berjalan kaki dan juga beberapa masalah-masalah yang lain. Jelas Abdul Rahman, tapak niaga yang disediakan DBKU untuk para penjaja tebingan Kuching akan sentiasa diberi perhatian. Jelasnya, tapak niaga di kawasan Esplanade Waterfront itu akan kekal sehingga notis lanjutan daripada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Setiap keputusan pemindahan, susun atur dan SOP akan melihat kepada situasi semasa pandemik COVID-19 di Kuching. Setakat ini pengumuman hanya setakat 14 bulan Ogos. Seandainya dilanjutkan selepas ini, maka pihak DBKU akan memaklumkan melalui keliling yang barulah mengenai keadaan yang perlu mereka patuhi secara bersama-sama. Sementara itu, selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turut mengagihkan kenyalang Gold Card KGC kepada wakil kampung di kawasan itu. Jelasnya, program sokongan kepada warga emas di Sarawak sedang diperkasa dan kini fokus ke arah penduduk di luar bandar. Banyak manfaat sebenarnya apabila seorang itu menjadi pemegang kenyalang Gold Card ini, terutama dari segi mendapat diskaun ataupun rebate untuk mereka mendapat bantuan ataupun beli barangan yang diperlukan oleh golongan warga emas. Sementara itu, penerima KGC melahirkan rasa gembira kerana ia bukan sahaja dapat mengurangkan beban perbelanjaan harian mereka, malah ia dapat digunakan di mana sahaja di seluruh negeri. Saya rasa bagi warga emas memangnya banyak kemudahan yang boleh dinikmati. Pada waktu yang sama juga seperti saya sebagai pesara kerajaan, memanglah ia boleh membantu kita. Contohnya seperti mana yang kata YB tadi. Kalau saya nak berjalan dari Kuching untuk pergi ke kampung halaman saya di Mukah ataupun di Dalat ataupun nak melancong dalam negeri Sarawak tu. Jadi kemudahan yang kita dapat perolehi. Pergi klinik, untuk macam-macam buat menata macam-macam.
Sektor otomotif kini beransur pulih dengan peningkatan jualan sebanyak 90% pada bulan lalu. Peningkatan itu merupakan petanda positif buat kerajaan dalam memulihkan ekonomi melalui pelan pemulihan ekonomi jangka pendek penjana. Menurut Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Pekema Sarawak, jumlah jualan kenderaan import pada April lalu menyaksikan penurunan 92% selepas Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Bagaimanapun, ia beransur pulih bermula Mei serta Jun. Awani Sarawak telah mendapatkan syarikat pengeluaran kenderaan tempatan dan rata-ratanya akui peratusan jualan mereka meningkat sejak kerajaan menguatkuasakan pelaksanaan penjanaan semula ekonomi. The MCO actually ada increase from last year lah. Because this is our fasa untuk pemulihan lah. But our increase is around 30%. Memang peluang besar untuk customer lah untuk dapatkan sales tax ya. Sebab ya kira holiday sales tax untuk customer lah. All shipment dari KL. So bila datang kat store memang ambil masa yang lama lah. So actually memang ada masalah dekat sial lah. But kita dapat handle lah daripada segi sial lah. Bagi Pro2 pula, mereka turut akui jualan mereka terkesan dalam fasa pemulihan ini peningkatan sebanyak 20%. For Pro2, yes, it's recovering after MCO. For Pro2 sales, actually is going higher. Especially after announce zero SST, government announced zero SST. So from booking we can see keep increasing. Then currently it's average until now average about 20% increase. Terdahulu Pekema dalam kenyataan media melahirkan penghargaan dengan insentif dan bantuan oleh kerajaan termasuk penjana untuk memulihkan perniagaan yang terjejas melalui pemotongan cukai jualan daripada 10% kepada 5% sehingga 31 Disember. Sama juga seperti sektor pelancongan, sektor otomotif kini juga dalam fasa penjanaan semula ekonomi. Di Kuching sebagai contohnya, pengendali pameran jualan kenderaan poton ini, mereka akui jualan mereka telah meningkat sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan iaitu PKPP. Sekian laporan Lin Cikawan bersama Jurukamera Abu Zaidi Abu Bakar untuk Awani Sarawak. Wartawan media cetak, penyiaran dan dalam talian di Sarawak kembali berentap untuk merebut Anugerah Kewartawanan Kenyalang KGA kali ke-32. Anugerah tahunan ini beri pengiktirafan buat petugas media yang bertungkus lumus menghasilkan kandungan berita yang berintegriti, berkualiti dengan penyampaian yang menarik. Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA Jacqueline Nur Atika Abdullah berkata, penyertaan dilanjutkan sehingga 15 Ogos 2020. Ini bagi membolehkan artikel diterbitkan semasa pandemik COVID-19 dipertandingkan. Tahun ini kita akan buat di Kuching pada 6 November dan ada 10 kategori yang akan dipertandingkan termasuk dengan anugerah Ketua Menteri. So saya berharap ramailah reporter di seluruh Sarawak ni daripada Kuching sampai ke Limbang akan participate tahun ini sebab hadiah-hadiah pun menarik juga. Jelas Jacqueline, kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha wartawan negeri itu dalam menyampaikan maklumat yang telus serta bertanggungjawab. Beberapa tahun yang lepas memang state government kerajaan negeri adalah merupakan anchor sponsor untuk Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2020 ataupun Kenyalang Journalism Award 2020. Antara sponsor lain yang pun ada juga bersama dengan kerajaan negeri adalah Sarawak Energy, Shell dengan Petronas. Jacqueline ditemui media selepas kunjungan hormat FSJA di Wisma Bapa pada Rabu. 10 kategori dipertandingkan, antaranya Anugerah Ketua Menteri, Anugerah Kewartawanan Rencana dan Penulisan Berita serta Anugerah Kewartawanan Ekonomi Digital. Kategori artikel dibahagikan kepada Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Iban. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.